Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam slot E-Kelas JPN Kelantan bersama Cikgu Rin. Cikgu adalah Cikgu Wan Azrina binti Muhammad Zuki daripada SMK Kubang Krian. Semoga anak-anak pelajar calon SPM 2020 terus bersemangat dan bersedia untuk menduduki peperiksaan SPM yang akan bermula pada 20 Februari nanti. Hari ini, cikgu akan membuat sedikit ulang kaji kertas 1 Matematik SPM bagi tajuk bentuk piawai. Baik anak-anak pelajar, okey. Hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji tentang bagi tajuk bentuk piawai. Okey, kita tengok dahulu. Okey, daripada analisis kertas 1 SPM 2015 sehingga 2019, okey, kita boleh lihat 5 tahun berturut. Okey, kebanyakannya hampir setiap tahunlah bilangan soalan yang keluar bagi tajuk ini adalah 4. Okey, kecuali ada pada 1 tahun saja dalam 5 tahun ini hanya 3 soalan yang keluar. Okey, sebelum kita pergi kepada beberapa contoh yang akan cikgu bincangkan, okey, jom sama-sama kita buat sedikit ulang kaji, okey, ringkasan bagi tajuk bentuk piawai. Okey, apabila menyebut tentang bentuk piawai, anak-anak perlulah ada gambaran ataupun ingat kembali bahawasanya nombor yang terlibat adalah nombor positif. Okey, dan nombor positif dalam bentuk piawai ini juga, okey, nombor positif yang terlibat adalah dalam bentuk nombor tunggal. Okey, contoh nombor tunggal 1000, 2000, okey 10, okey, dan contoh yang cikgu bagi kat sini adalah 22,100 dan nombor tunggal juga boleh jadi dalam bentuk perpuluhan. Iaitu sebagai contoh yang ada kat sini, sifar perpuluhan sifar-sifar 1 sifar 12. Okey, dalam bentuk piawai, okey, anak-anak perlu ingat kembali bahawasanya okey, dia ada satu standard dalam menulis bentuk piawai, iaitu A darab dengan 10 kuasa N, di mana A tadi adalah nombor yang lebih besar sama dengan 1, okey. Okay, dan lebih kecil daripada 10. Ini adalah julat bagi A tadi. Dan N pula adalah integer. Okay, N boleh jadi integer positif, contohnya 10 kuasa 3, ataupun integer negatif. Okay, contohnya 10 kuasa negatif 5. Okay, sebagai contoh, nombor dalam bentuk piawai yang cikgu tunjukkan di sini adalah 1.33 darab 10 kuasa 3. Dan yang seterusnya adalah 2.113 darab 10 kuasa negatif 5. Katakanlah anak-anak pelajar mempunyai ataupun melihat nombor yang ditulis dalam bentuk ini. Contoh nombornya adalah 13.12 darab 10 kuasa 5. Walaupun terdapat nombor 10 kuasa 5 di sini, tetapi nombor ini bukan bentuk piawai. Okey, bukan dalam bentuk piawai. Kenapa? Kerana nilai A-nya, okey, seperti yang dapat kita lihat, 13.12 adalah nombor yang lebih besar daripada 10. Okey, dia ada syarat dia tadi kan yang cikgu dah bagi tahu di sini. A tadi mestilah lebih kecil pada 10 dan lebih besar ataupun sama dengan 1. Okey, yang seterusnya yang anak-anak perlu lihat ataupun ingat kembali iaitu tentang tahap kejituan yang dikehendaki dalam bentuk piawai ini. Yang pertama, dia melibatkan angka bererti. Okey, cikgu ada bagi beberapa contoh di sini. Contohnya 1000. 1000, okey, boleh jadi satu angka bererti. Boleh juga jadi 2 angka bererti, 3 angka bererti ataupun 4 angka bererti. Okey, ini bergantung kepada syarat-syarat tertentulah. Okey, sekejap lagi kita akan lihat. Okey, contoh yang kedua adalah 200 perpuluhan sifar. Baik, di sini walaupun nilai sifarnya nilai ini adalah sifar, tetapi bagi nombor perpuluhan, segala sifar yang ditulis selepas satu digit yang mempunyai nilai yang bererti adalah bererti. Okey, contohnya di sini kita ada 2 bererti, sifar ini pun bererti, sifar yang kedua ini pun bererti dan sifar selepas titik perpuluhan pun bererti. Maka bagi nombor 200 pelan sifar ini, ianya terdiri pada 4 angka bererti. Okey, nombor yang seterusnya, kalau anak-anak pelajar dapat lihat di sini adalah sifar perpuluhan sifar 23.
Okey, di sini bagi nombor perpuluhan, kalau anak-anak ingat kembali apa yang telah dipelajari semasa tingkatan 4, sifar di hadapan bagi nombor perpuluhan sebelum adanya satu digit yang mempunyai nilai seperti 2 dan 3 di sini adalah tidak bererti. Bermaksud sifar puluhan sifar-sifar di depan ni tidak bererti. Jadi digit yang bererti adalah digit 2 dan digit 3. Maka kita kira ada 1, 2. Jadi nombor sifar puluhan sifar-sifar 2, 3 ini dikatakan mempunyai 2 angka bererti. Okey, nombor yang keempat adalah 3 perpuluhan sifar 3, 1 sifar. Segala nombor bagi nombor perpuluhan, okey, bermula dengan digit 3 di depan ini adalah bererti. Okey, sifar selepas titik perpuluhan juga bererti. Okey, 3 yang ini pun bererti, 1 bererti, termasuklah sifar yang terakhir ini pun bererti. Maka bagi nombor 3 perpuluhan sifar 3, 1 sifar, okey, nombor ini mempunyai 5 angka bererti. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada pembundaran. Baik, bagi pembundaran, okey, cikgu besarkan sikit. Okey, kita lihat di sini. Okey, bagi pembundaran kepada bilangan angka bererti. Contoh yang kita ada di sini adalah 2.7. Okey, darab dengan 10 kuasa 4 darab dengan 540. Okey, soalan memerlukan anak-anak pelajar mengira nombor ini betul kepada 3 angka bererti. Okey, jadi jawapan yang kita dapat adalah 1.458 darab 10 kuasa 7. Okey, 1.458 kalau kita lihat di sini, okey, ada berapa angka bererti? 1, 4, 5 dan 8. Maka ada 4 angka bererti di sini. Soalan memerlukan anak-anak pelajar menjawab, okey, memberi jawapan kepada 3 angka bererti. Maka, okey, nombor yang ini, nombor 1.458 ini perlu dibundarkan. Okey, kalau kita lihat di sini, sekejap 458, okey, 1.458 ada 4 angka bererti. Kemudian kita soalan memerlukan anak-anak pelajar menjawab memberi jawapan kepada 3 angka bererti. Jadi anak-anak pelajar perlu membundarkan nombor ini kepada 3 angka bererti. Caranya ialah dengan mengambil kira 1.45, kemudian digit yang keempat tadi 8 perlu dibundarkan, okey, kepada 5. Maka kita akan dapat 1.46 darab 10 kuasa, yang ini bukan 8 7. Okey, jadi sekarang kita ada jawapan 1.46 darab 10 kuasa 7. Okey, tepat dengan jawapan yang dikehendaki oleh soalan, iaitu nombor ataupun jawapan dengan 3 angka bererti. Baik, kalau anak-anak perhatikan, di sini terdapat sedikit nota. Katalah anak-anak mendapat satu nombor, iaitu seperti 56,000. Okey, 56,000 ini kalau kita lihat, dia boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 angka bererti. 4 angka bererti, 3, okey, 2 dan 2 angka bererti. Jadi di mana kita boleh menentukan 56,000 ini mempunyai berapa angka bererti bergantung kepada soalan. Kalau kita lihat di sini, 56,000 ini dikatakan mempunyai 2 angka bererti apabila dibundarkan kepada ribu yang hampir. Kalau 56,000 tadi, okey, kita bundarkan kepada ratus yang hampir, maka ianya akan mempunyai 3 angka bererti. Okey, seterusnya jom kita lihat beberapa contoh yang berkaitan dengan soalan bagi tajuk bentuk piawai dalam kertas 1 SPM. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Bundarkan sifar puluhan sifar 2435 kepada 3 angka bererti. Okey, itu adalah arahan soalan yang pertama. Bundarkan nombor yang diberi tadi kepada 3 angka bererti. Dan kita lihat di sini ada 2 arahan dan kemudian ditambah dengan nombor sifar puluhan sifar-sifar 732. Jadi kita akan lakukan operasi untuk bundarkan dahulu nombor ini kepada 3 angka bererti.
Okey, kita ada sifar perpuluhan sifar 2435. Okey, kita nak bundarkan kepada 3 angka bererti. Maka kita kira nilai daripada daripada hadapan sifar sebagaimana yang kita tahu, sifar yang di hadapan bagi nombor perpuluhan adalah tidak bererti. Yang ini tidak bererti. Jadi bermula dengan digit 2 ia adalah bererti. Angka bererti yang pertama, 4 adalah angka bererti yang kedua dan 3 adalah angka bererti yang ketiga. Tetapi selepas digit 3 kita lihat ada digit 5. Okey, ada nombor 5 iaitu digit yang keempat. Maka 3 dengan 5 ni kita kena bundarkan. Okey. So kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 244. Kemudian barulah kita lakukan operasi tambah. Okey, nombor tadi kita tambah dengan sifar perpuluhan sifar 732. Jadi kita akan dapat jawapannya sifar perpuluhan sifar 3172. Okey, yang seterusnya kita lihat tidak ada jawapan seperti yang kita dapat ini dalam pilihan jawapan. Maka kita tahu di sini bahawasanya pilihan jawapan yang diberi adalah dalam bentuk piawai. Jadi kita perlu menukarkan nombor yang kita dapat tadi kepada bentuk piawai. Okey, kita tukar. Okey, dengan caranya macam mana? Kita lihat ada titik perpuluhan di sini. Okey. Kita lakukan satu gerakan titik perpuluhan tadi, kita akan kalau berhenti di sini kita akan dapat sifar perpuluhan 3172. Sebagaimana yang telah kita pelajari, kita ketahui bahawasanya bagi bentuk piawai, nilai A mestilah lebih besar ataupun sama dengan 1 dan lebih kecil daripada 10. Jadi kalau nilai bagi sifar perpuluhan 3 ia adalah lebih kecil daripada 1. Jadi ia tidak menepati bentuk piawai. Maka kita lakukan satu gerakan lagi. Okey, ke sini. Dan kita akan dapati nombor yang akan kita perolehi adalah 3.172. Dan ini memenuhi syarat bagi bentuk piawai. 3.172. Okey, darab dengan 10 kuasa. Okey, kita gerakkan titik perpuluhan tadi 2 gerakan ke kanan. Maka kita akan dapati 10 kuasa. Nilai N-nya adalah negatif 2. Okey, jadi jawapannya adalah 3.172 darab 10 kuasa negatif 2. Baik, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey. Cari hasil tambah bagi sifar perpuluhan sifar 368. Okey, hasil tambah bagi sifar perpuluhan sifar 368 ini dan 12+1 darab 10 kuasa 3. Okey, kita lihat pilihan jawapannya ada A, B, C, D. Okey, macam mana untuk kita selesaikan soalan ini? Kita lakukan saja operasi tambah sifar perpuluhan sifar 368 tambah dengan 12.1 darab 10 kuasa 3. Dan anak-anak pelajar akan dapati jawapannya adalah sifar perpuluhan sifar 489. Okey. Jawapan yang kita dapat adalah sifar perpuluhan sifar 489. Tetapi dalam pilihan jawapan yang diberi, okey, pilihan jawapan yang diberi adalah dalam bentuk piawai. Maka anak-anak pelajar perlu mengalihkan titik perpuluhan ini supaya nombor yang nombor dalam jawapan tadi akan kita dapati dalam bentuk piawai. Maka kita akan dapati 4.89 didarab dengan 10 kuasa negatif 2. Kenapa kuasa negatif 2? Kerana kita gerakkan titik perpuluhan tadi 2 langkah ke kanan. Kalau titik perpuluhan tadi bergerak ke kiri, barulah dia akan menjadi 10 kuasa 2. Okey. Yang ni 10 kuasa negatif 2. Maka jawapannya adalah B. Baik, kita lihat kepada contoh yang berikutnya. Okey, bagi soalan ini, dia nak anak-anak pelajar menghitung 184.38 per dengan sifar perpuluhan 12 darab 350. Betul kepada dua angka bererti.
Okey, suka cikgu ingatkan di sini, sekiranya anak-anak pelajar mendapat soalan seperti ini, okey, apabila anak-anak pelajar ingin menekan kalkulator, pastikan anak-anak pelajar meletakkan kurungan. Okey, dalam kalkulator anak-anak pelajar letakkan kurungan bagi nombor 184.38. Kemudian dibahagi dengan kurungan juga bagi nombor 0.12. Okey, darab dengan 35 sifar. Okey, anak-anak pelajar akan dapat jawapan yang tepat iaitu 4.39. Dalam pilihan jawapan dia bagi hanya satu tempat perpuluhan, maka kita bundarkan 3 dengan 9, kita dapat 4.4. Okey, jawapannya adalah B. Baik. Contoh yang seterusnya menunjukkan soalan di mana anak-anak pelajar dikehendaki mengungkapkan sifar perpuluhan sifar-sifar 3162 dalam bentuk piawai. Ini adalah soalan yang mudah. Okey, sifar perpuluhan sifar-sifar 3162. Okey, kita tahu bentuk piawai mestilah A-nya, nilai A-nya lebih besar sama dengan 1 ataupun lebih kecil daripada 10. Maka kita perlu alihkan titik perpuluhan ini. Okey, 1, 2, 3. Okey, belum tepat untuk bentuk piawai, kerana kalau kita berhenti di sini kita akan dapati jawapannya adalah sifar perpuluhan 316. Jadi gerakkan lagi satu tempat perpuluhan, maka kita dapati jawapannya adalah 3.162 darab dengan 10. Berapa 10 kuasa berapa? Kita lihat berapa tempat titik perpuluhan kita gerakkan. 1, 2, 3, 4. 10 kuasa negatif 4. Kerana titik perpuluhan tadi kita gerakkan ke kanan. Jawapannya adalah D. D 3.2. Mana dapat 3.2? Kita bundarkan yang ini. So, kita akan dapat 3.2 darab 10 kuasa negatif 4. So, jawapannya adalah D. Kita lihat contoh yang kelima. Contoh yang kelima adalah soalan berbentuk masalah. Kita lihat dengan baca dengan betul. Soalan ni sebenarnya mudah. Kebanyakan pelajar apabila melihat soalan bentuk masalah, mereka merasakan sukar. Jadi, mulai hari ini cikgu mahu anak-anak pelajar set ataupun tetapkan dalam minda bahawasanya soalan bentuk masalah ini sebenarnya soalan yang mudah. Dengan syarat anak-anak pelajar baca satu persatu apa yang disebut dalam soalan. Contohnya bagi soalan ini, disebut sebuah silinder berjejari 2.1 cm dikeluarkan. Dikeluarkan dari siapa? Dari sebuah pepejal yang berbentuk kuboid. Kalau kita tahu kuboid adalah mempunyai dimensi panjang darab lebar darab tinggi. Jadi panjang yang diberi, panjang bagi kuboid adalah 68, lebarnya 59 cm dan tingginya 47 cm. Maklumat seterusnya yang kita ada adalah silinder tersebut mempunyai ketinggian yang sama dengan kuboid. Jadi, cikgu lukis silinder di sini supaya anak-anak dapat gambaran. Silinder tadi, dia punya jejari, dia punya jejari, jejarinya bersamaan dengan jejari silinder tu berapa? 2.1. Kemudian, dia punya tinggi bagi silinder ni adalah sama dengan tinggi kuboid. Tinggi kuboid adalah 4.7. Maka tinggi silinder pun 4.7 cm. Soalan memerlukan anak-anak pelajar menghitung isi padu dalam cm bagi pepejal yang tinggal. Jadi, di sini kita faham bahawasanya untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu mengira isi padu kuboid. Dan isi padu kuboid tadi perlu ditolak dengan isi padu silinder. Silinder.
Formula bagi isi padu kuboid adalah panjang darab lebar darab tinggi. Dan bagi isi padu silinder pula adalah pi J kuasa 2 T. Okey, kalau anak-anak pelajar lupa dengan formula silinder bagi isi padu silinder dalam peperiksaan, dalam dewan peperiksaan, tolonglah rujuk pada muka surat depan, iaitu pada ruangan formula yang dilampirkan dalam kertas peperiksaan. Semua formula ini ada diberi dalam kertas peperiksaan. Jadi kita balik pada pengiraan kita, isi padu bagi kuboid panjangnya adalah 6.8. Okey, darab dengan lebarnya 5.9 dan darab dengan dia punya tinggi 4.7. Okey, kita tolak dengan nilai pi 22/7. Jejari bagi silinder tadi adalah 2.1 kuasa 2 darab dengan tinggi silinder iaitu 4.7. Maka anak-anak akan dapat 188.564. Okey, dan nilai isi padu bagi silinder adalah 65.142. Okey. Isi padu pepejar yang tinggal adalah 123.422. Kalau kita lihat pada pilihan jawapan yang diberi, okey, pilihan jawapan ni yang diberi ni, okey, kita anak-anak pelajar dapat lihat. Anak-anak pelajar dapat lihat nombor yang diberi adalah nombor tanpa perpuluhan. Okey, jadi jawapan yang kita dapat tadi 123.422, kita perlu bundarkan. Okey, sekejap Okey, kita perlu bundarkan. Okey, kalau kita bundarkan 3 dengan 4, kita masih lagi dapat 3. Jadi kita dapat 123 cm persegi. Maka jawapannya adalah C. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Luas permukaan bagi bumi, okey, ialah lebih kurang 51 sifar ataupun 510 juta kilometer persegi. Okey, ungkapkan luas permukaan tersebut dalam bentuk piawai. Soalan ini adalah soalan berbentuk masalah. Cuma di sini, okey, di sini tidak dibekalkan nilai bagi juta tadi. Okey, maka para pelajar perlu ingat bahawasanya juta adalah 1 darab 10 kuasa 6. Okey, cara untuk menentukan nilai juta tadi dalam bentuk piawai macam mana? Okey, kita lihat, katakan kita ada 1 juta. Kita akan tulis nilai tersebut dalam bentuk 1 sifar 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 sifar. Okey, 7 digit bagi juta. Maka dalam bentuk piawai, juta ini akan ditulis dalam bentuk ini. Okey, kita akan gerakkan titik perpuluhan yang di akhir tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan dapati juta tadi, 1 juta tadi dalam bentuk piawainya adalah 1 sifar darab 10 kuasa 6. Okey. Di sini kita ada 510 juta kilometer persegi. Maka anak-anak pelajar perlu mengambil nilai 1 sifar. Okey, 1 sifar. Kita darab dengan 10 kuasa 6. Okey, perwakilan bagi juta tadi. Maka kita akan dapati okey, ini belum lagi menjadi bentuk piawai. Okey, maka kita perlu alihkan titik perpuluhan bagi 510 tadi kepada dua langkah. Okey, dua tempat seperti ini dan kita akan dapat 5.1 sifar. Bila kita gerakkan titik perpuluhan tadi dua langkah ke kiri, kita akan dapati nilai yang perlu kita tulis adalah 5.1 sifar darab dengan 10 kuasa 2. Okey. Dan jangan lupa nilai juta tadi itu 10 kuasa 6. Dan kita akan dapat
Apabila kita pemudahkan yang ini, kita akan dapati 5.1 sifar darab 10 kuasa 8 kilometer persegi. Okey. Jadi, dapatlah kita jawapannya adalah yang ini. Okey, C 5.1 darab 10 kuasa 8. Okey. Jadi penting juga untuk anak-anak tahu apakah perwakilan ataupun nilai bagi juta tadi dalam bentuk piawai. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada contoh yang terakhir. Okey, iaitu contoh 7. Okey, kita lihat di sini. Contoh ini juga adalah berupa soalan yang berbentuk masalah. Okey, kita lihat. Jadual 1 menunjukkan muatan dalam kilogram bagi 3 buah kontena. Okey, kita ada kontena P, kontena Q dan kontena R. Dan terdapat berat muatan bagi ketiga-tiga kontena, iaitu kontena P 1.64 darab 10 kuasa 5, kontena Q 31.500 dan kontena R adalah X. Okey, diberi bahawa muatan kontena R adalah bersamaan. Okey, diberi di sini dalam jadual 1 tadi, muatan R tadi diberi sebagai sebutan X. Maksudnya nilainya kita tidak tahu. Okey, jadi diberi lagi dalam soalan ini bahawasanya muatan kontena R tadi, muatan kontena R bersamaan, cikgu terjemahkan ayat ini dalam bentuk matematik, dalam bentuk matematik, bersamaan dengan hasil tambah. Maksudnya anak-anak pelajar perlu lakukan operasi tambah di sini. Hasil tambah muatan kontena Q. Jadi kita rujuk jadual, berapa muatan kontena Q? 31.500. Okey. Dan nak tambah dengan siapa? Muatan kontena Q tadi tambah dengan 1/4 daripada muatan kontena P. Maka kita perlu tambahkan 31.500 tadi dengan 1/4 daripada muatan kontena P, iaitu 1.64 darab 10 kuasa 5. Okey, kita selesaikan pengiraannya. Kita akan dapat 31.500 ditambah dengan 41.000. Dan hasil akhir kita akan dapat 72.500. Okey, jawapannya yang kita dapat lihat dalam pilihan jawapan, jawapan yang diberi adalah dalam bentuk piawai. Maka kita tukar nombor jawapan yang kita dapat kepada bentuk piawai. 72.500, titik puluhannya adalah di belakang sekali. Kita gerakkan 1, 2, okey semula 1, 2, 3, 4. Maka kita akan dapat 7.25 darab dengan 10 kuasa positif 4. Kerana titik perpuluhan tadi kita gerakkan ke kanan. Okey, jawapannya adalah D. Jadi, itu sajalah untuk hari ini. Okey. Baiklah anak-anak pelajar, sampai di sini dahulu sesi ulang kaji kita dalam slot E-Kelas SPM JPN Kelantan pada hari ini. Jadi, cikgu harapkan perkongsian cikgu ini akan dapat membantu anak-anak dalam menjawab kertas 1 nanti. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.